ربنا تقبل منا بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر ya Karim. Dikasihi kepimpinan masjid dan ahli jawatan kuasa, Tuan Imam Pegawai Syarak, pengurusi MPPK dan pimpinan masyarakat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin muslimat, anak-anak yang dirahmati Allah. Pertama-tamanya kita memanjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita telah menyahut seruan Allah Taala yang telah dinyatakan oleh Nabi dalam sebuah hadis qudsi. Allah berfirman, ya ibna Adam, tafarragh li ibadati amlak sadrak ghinan wa asudda faqrak wa illa taf'al mala'tu sadrak syughlan wa lam asudda faqrak. Yang bermaksud, wahai anak Adam, yakni kita semua manusia ini semuanya keturunan Nabi Adam. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Kamu semua daripada Adam dan Adam daripada tanah. Wahai anak Adam, luangkanlah masa kamu untuk beribadat kepadaku. Sibuk macam mana kamu pun, biar ada masa untuk beribadat kepadaku. Ini seruan Allah. Dan kita tahu bahawa tujuan kita diciptakan juga untuk beribadat, bukan untuk sembahyang. Ibadat tu dengan makna yang lebih luas. Maka luangkanlah masa untuk beribadat kepada Allah. Jangan sibuk kita sampai tak mampu beribadat. Kalau kamu luangkan masa untuk beribadat kepadaku, aku akan penuhkan dada kamu dengan kaya, dengan kekayaan. Kamu akan rasa cukup dengan rezeki yang diberikan. Kaya ini berada di sini tuan-tuan, bukan berada di tangan. Kerana ada orang yang kaya sangat tapi hatinya miskin, tidak pernah merasa cukup, sehingga mahu menimbung lagi kekayaan. Walaupun harta yang ada sudah 7 keturunan tak habis makan. Sebab tu Nabi kata, laisal ghina an kathratil arad walakin ghina nafs. Bukannya kaya itu dengan banyaknya harta, tetapi kayanya itu jiwa yang kaya, merasa cukup. Tuhan kata, kalau kamu luangkan waktu untuk beribadat kepadaku, aku akan jadikan hati kamu penuh dengan rasa kaya, rasa mencukupi dengan rezeki yang diberikan oleh Allah. Dan Tuhan berjanji akan tutup kefakiran-kefakiran kita. Kita tidak akan menjadi miskin. Kita tidak akan menjadi merempat dengan ibadah yang kita buat. Wa illam taf'al wa illa taf'al, sekiranya kamu tidak mahu melakukan, kamu tak nak beri masa untuk beribadat kepadaku, masa untuk lain kamu sentiasa ada. Untuk ngeteh dengan kawan pukul 1 pagi layan, untuk televisyen ada masa, untuk pergi ke tempat makan sedap yang kita dapat dalam grup WhatsApp kita ada masa, boleh sampai satu keluarga lagi angkut. Pergi beli belah dekat supermarket ada masa. Semua tempat lain ada masa, kecuali Allah saja dia tak ada masa. Maka kalau kamu melakukan ini, maka aku akan penuhkan dada kamu dengan kesibukan. Kamu akan menjadi sibuk sepanjang hidup kamu. Dan kesibukannya tak tahu pun apa yang akan menatijahkan kejayaan dalam hidup. Kejap buat tu, kejap buat ni, macam-macam sibuk, tapi tak ada bekas pun, tak ada nampak berkesan sangat pun. Kesibukan itu hanya kesibukan yang telah Allah jadikan. Kerana bila manusia tidak disibukkan dengan akhirat,
dia disibukkan dengan dunia. Siapa yang tak disibukkan dengan Allah, dia disibukkan dengan makhluknya. Maka kalau kita disibukkan selain daripada Allah, selain pada agama, sampai tak ada masa untuk agama, percayalah, kita telah menempuh jalan yang salah dalam kehidupan kita. Dan perubahan mesti dibuat dengan kadar segera. Kalau tidak, kematian datang dan kita tak sempat berbuat apa-apa. Na'udzubillahi min zalik. Tuhan kata, kalau kamu tidak penuhkan masa, aku akan penuhkan dada kamu dengan kesibukan. Dan aku tidak akan tutup kefakiran kamu. Kamu akan rasa tidak cukup je. Dapat banyak rezeki pun tak cukup. Tetap rasa tak cukup. Nak tambah lagi dan lagi. Dan meninggalkan ibadah kepada Allah kerana perkara ini. Sedangkan Tuhan sangat suka kita beribadah kepadanya. Tuhan sangat sayangkan kita. Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mahukan kita beribadah kepadanya. Dalam sebuah hadis kursi Allah menyebut, ya ibna Adam, wahai anak Adam, in zakartani fi nafsik, zakartuka fi nafsi. Kalau kamu ingat kepadaku dalam diri kamu, aku akan ingat kamu dalam diriku. Kalau kita nak tahu kita ingat Allah ingat atau kepada kita, tanya diri kita, kita ingat atau tidak kepada Allah. Wa in zakartani fi mala'in, kalau kamu ingat kepadaku dalam kumpulan ramai-ramai, macam kita sembahyang berjemaah tadi, kita ingat kepada Allah dalam kumpulan ramai-ramai. Zakartuka fi mala'in minal malaikah, aku ingat kamu dari kalangan kumpulan para malaikat. Allah sebut nama kita tuan-tuan di kalangan para malaikat. Wa mala'in khairim minhum, dan kumpulan yang lebih baik daripada mereka, yakni para malaikat, mungkin para rasul, para nabi-nabi dan sebagainya. Wa in danautu minka, wa in danauta minni zira'an, kalau kamu shibran, kalau kamu datang kepadaku sejengkal, danautu minka zira'an, aku akan datang kepada kamu sehasta. Wa in danautu minka zira'an, danautu minka ba'an, kalau kamu datang kepadaku sejengkal, sehasta, aku datang kepada kamu sedepa. Wa in ataitani tamshi, kalau kamu datang kepadaku dengan berjalan, ataituka uharwil, aku akan datang kepada kamu berlari-lari. Tengok ada sini tuan-tuan, Allah nak beritahu bahawa sedikit yang kita datang kepadanya, lagi dekat Allah datang kepada kita. Allah sangat suka kita datang kepadanya. Cuma kadang-kadang kita tidak merasakan sebab kita tidak kenal Allah. Allah sukakan manusia yang datang kepadanya. Tidak kira apa pun yang kita buat sebelum ini. Bila kita mahu berjumpa dengan Allah dan mahu kembali kepada Allah, ibarat kata pepatah, tak cukup tapak tangan, nyiru kami tadahkan. Allah sentiasa mahukan kita selamat. Allah hantar para nabi dan rasul, Allah jadikan para ulama, berikan ilmu pada mereka. Allah wujudkan majlis-majlis ilmu supaya timbul kesedaran kepada manusia, dan tidak ada yang mampu mengubah sesiapa melainkan Allah dan diri kita sendiri yang mahu membuat perubahan. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan sambung lagi berkaitan dengan tajuk kita berkaitan dengan Dajjal. Saya dah sebut 2 minggu lepas bagaimana tentang isu Ibnu Sayyad. Bagi mereka yang tak hadir 2 minggu lepas, Ibnu Sayyad adalah seorang lelaki misteri yang lahir di kota Madinah, dan Nabi pernah mengujinya sama ada dia Dajjal atau tidak. Kerana heboh dia buat benda-benda pelik, mungkin dia dukun, mungkin dia diresapi oleh syaitan, dia dapat membuat benda pelik, meramal perkara-perkara pelik. Maka Nabi datang berjumpa dengan dia untuk menguji dia. Sebab tu ulama telah membuatkan 3 hukum berkaitan berjumpa bomoh. Sesiapa yang berjumpa bomoh, man ata arrafan, siapa yang jumpa bomoh untuk sekadar berjumpa dan tidak percaya kepada bomoh tersebut, atau saja nak jumpa berubah, percaya belum tentu, lam tuqbal salatuhu 40 lailah atau 40 yauman, Allah tidak akan terima sembahyangnya selama 40 malam ataupun 40 hari. Berjumpa saja, tidak percaya lagi, jumpa saja 40 malam atau 40 hari, Tuhan tidak akan terima solatnya. Kalau dia berjumpa dekat bulan Ramadan dengan terawih sekali,
Sebulan tarawih tu reject dengan segala ibadat 5 waktu solat tu. Tetapi kalau siapa berjumpa man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang jumpa dengan bomoh atau dukun dan percaya dengan apa yang dia ucapkan dalam berkaitan perkara-perkara gaib, perkara-perkara yang dia tak boleh nampak dengan pandangan dia, kononnya dia mengetahui perkara gaib. Orang ni buat kau, orang mendekat buat kau begini, dia boleh beritahu benda yang gaib. Maka dia telah kufur dengan apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dalam Quran Tuhan sebut la ya'lamuhu illallah, tidak mengetahui perkara gaib kecuali Allah seorang sahaja. Allah sahaja mengetahui perkara gaib. Ini Quran cakap. Tiba-tiba ada orang yang bukan Allah, bukan Tuhan, mengetahui perkara gaib. Dia bukan Nabi, bukan Rasul. Kalau Nabi, Rasul, Allah beritahu pada dia. Tiba-tiba dia boleh beritahu kita telah kufur, syirik kepada Allah kerana menjadikan makhluk mempunyai sifat sebagaimana sifat Allah, yakni mengetahui perkara gaib. Sebab tu berhati-hati berjumpa dengan bomoh. Nak tahu bomoh tak bomoh ni, dia ni suka cakap. Orang ni kena saka, orang ni kena buat ke orang ni begini-begini, boleh meramalkan benda yang tak nampak. Benda tak nampak. Dan kita tengok karakter dia pun, dia bukan jenis orang kaki masjid, bukan jenis orang beragama, tapi ramai orang jumpa dia. Dan kalau biasanya, kalau dulu-dulu mereka duduk di hujung-hujung kampung, jauh daripada orang, dan mereka tidak diketahui mempunyai guru yang mantap dari sudut keilmuan yang boleh dipertahankan apabila mereka diminta untuk menyatakan guru. Ataupun mereka dapat ilmu daripada mimpi, jumpa dengan kononnya Wali Songo, Syekh Abdul Qadir Jalani, Puteri Sadung ke, atau Puteri Gunung Ledang ke, konon-konon lalu besoknya boleh merawat. Ini juga kategori bomoh. Maka orang macam ni, kita jumpa dengan dia, kalau tak percaya pun 40 hari Tuhan tak terima sembahyang. Percaya terus syirik, kena bertaubatlah. Tetapi kalau kita nak menguji dia untuk memberitahu kepada orang tentang penyelewengannya, sebagaimana Nabi jumpa dengan Ibn Sayyad ni, bukan untuk percaya, nak uji Ibn Sayyad, bukan untuk supaya orang percaya dia ni hebat dan sebagainya, untuk memberitahu pada sahabat dia ni bukan sesiapa pun, dia adalah manusia bomoh, dukun dan mungkin dirasuk oleh syaitan. Maka kalau dengan tujuan ini dibenarkan, atau patah lagi untuk berdakwah pada dia, maka tidak menjejaskan, ulama kata tidak menjejaskan akidah dan sebagainya. Jadi Ibn Sayyad ni, bila dia ni buat benda pelik dan nampak ada ciri-ciri Dajjal padanya, maka Sayyidina Umar dan juga Jabir bin Abdullah bersumpah bahawa ini Dajjal. Ini Dajjal betul. Dan isu Ibn Sayyad ni isu yang paling rumit dalam sejarah, tuan-tuan. Sehingga kan para ulama yang cerdas sekalipun tidak mampu mengeluarkan kenyataan yang betul-betul mantap, kecuali ada perbezaan dengan ulama lain. Sehebat Ibn Taymiyah, Ibn Hajar Al-Asqalani dan ulama-ulama lain, bila timbul isu seperti ini, bahkan Imam Al-Bukhari pun bertawakuf, tidak memberikan kata putus. Dan Nabi sendiri pun tidak memberikan kata putus bahawa Ibn Sayyad ini sama ada betul-betul Dajjal ataupun salah satu daripada 30 Dajjal. Kerana Dajjal jumlahnya 30. Sehingga kan pengarang kitab ini mengatakan bahawa Ibn Sayyad Dajjal dan boleh menjelma masuk ke dalam tubuh manusia. Dan ini dibantah oleh para ulama lain. Kerana isu Ibn Sayyad ni, dia ada satu lagi hadis. Itu yang menyebabkan ramai ulama yang menjadi keliru dan tak dapat memberi keputusan yang tepat. Kerana Ibn Sayyad yang berada di Madinah, kemudian ada sahabat lagi, Tamim Ad-Dari, bertemu dengan Dajjal dekat pulau. Macam mana Dajjal boleh berada di dalam dua tempat dalam satu masa? Yang dekat Madinah masih budak-budak lagi, masih remaja lagi, baru akhir balik masa Nabi hidup. Sedangkan yang jumpa dekat pulau 40 hari setelah sesak di lautan tu, itu sudah tua dah. Dan bila Dajjal yang disebut dalam hadis akhir zaman, sebelum dibunuh oleh Nabi Isa, dia bertukar menjadi pemuda pula. Itu yang pening tu.
Tapi kita ambil keputusan, saya ambil keputusan untuk kita mengatakan Ibn Sayyad adalah Dajjal, tapi bukan Dajjal yang paling besar. Walaupun Sayyidina Umar sudah bersumpah, Jabir bin Abdullah sudah bersumpah, tapi majoriti sahabat mengatakan tidak. Dan bila pertembungan di antara Sayyidina Umar dengan sahabat yang lain, bukanlah bermakna bahawa Sayyidina Umar adalah keputusannya tidak boleh dicabar. Keputusan Sayyidina Umar yang tidak boleh dicabar hanya membabitkan pemerintahannya. Kerana Nabi telah memberikan keputusan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Kamu naklah berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Bila membabitkan isu politik dan pemerintahan, maka Khulafa' ar-Rasyidin tidak boleh dicabar kerana sunnah mereka sudah diakui oleh Nabi SAW. Tapi kalau membabitkan hukum ibadah, hukum berkaitan dengan Dajjal yang tidak ada kaitan dengan pemerintahan dan politik secara direct, maka sahabat lain boleh berbeza. Tapi kalau berkaitan dengan urusan politik, urusan siasah, maka para sahabat akan taat apa yang diputuskan oleh Khulafa' ar-Rasyidin. Kerana Nabi telah menyatakan Khulafa' ar-Rasyidin juga pendapatnya dianggap sunnah, tetapi berkaitan dengan pemerintahan. Itu kena faham. Jadi berdasarkan itu, kita memilih majoriti para sahabat yang menganggap Ibn Sayyad ini. Tambahan pula Ibn Sayyad dikatakan seorang Islam, tapi ada yang jawab dia berpura-pura. Ada yang kata dia boleh masuk Madinah. Ulama lain jawab, ya, yang boleh masuk Madinah sebelum dia muncul declarekan diri sebagai Dajjal. Selagi dia tidak declarekan diri sebagai Dajjal, dia boleh masuk Madinah. Dan ketika dia menjadi Ibn Sayyad, bernama Ibn Sayyad, dia tidak declarekan dirinya Dajjal secara terbuka. Dan ada lagi satu hadis yang katakan Ibn Sayyad ini hilang pada hari peperangan Harrah. Ini lagi memeningkan kepala. Sehingga Ibn Hajar al-Asqalani, ni kita bincang dari sudut ilmiah tuan-tuan. Ibn Hajar al-Asqalani mengatakan bahawa bila adanya hadis yang berkaitan Ibn Sayyad telah hilang pada hari Harrah, saya sebut lepas ni Harrah tu apa, maka orang kata memang Dajjal. Dia tidak mati sebenarnya. Harrah ni tuan-tuan, hari ketika Yazid bin Muawiyah dengan panlimanya Muslim bin Uqbah menyerang kota Madinah. Kena faham sejarah, saya terangkan sikit. Ketika Muawiyah bin Abu Sufyan wafat, dia jadi khalifah. Bila Sayyidina Ali kena bunuh, Sayyidina Hasan naik jadi pemerintah. Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu anak pada Sayyidina Ali. Tapi Sayyidina Hasan tak nak orang kecoh-kecoh. Dia pun kata tak apalah, beri kepada sahabat yang lebih senior, iaitu Sayyidina Muawiyah sebagai khalifah. Dia undur diri. Dan Nabi telah beritahu bahawa cucu aku ini akan menjadi sayyid. Sebab tu keturunan Nabi dipanggil Sayyid. Kecuali daripada Yaman dipanggil Habib di kalangan ulama mereka. Sayyid yang akan mendamaikan dua pihak yang bertelagah. Maka Sayyidina Hasan pun telah menyerahkan jawatan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan selepas itu kerana ada kumpulan golongan Syiah ni yang marah kerana Muawiyah diberikan, sedangkan Muawiyah bukan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia racun Sayyidina Hasan. Dan selepas tu Sayyidina Husain pula dibunuh di Karbala, adik kepada Sayyidina Hasan. Dia bukan kembar, dia beza 2 tahun. Kemudian bila Sayyidina Muawiyah meninggal dunia, naik anaknya Yazid bin Muawiyah. Sayyidina Muawiyah tidak gunakan macam Khulafa' ar-Rasyidin, pilih yang terbaik, tidak. Terus dia lantik anaknya. Sebab tu ada ahli sejarah mengkritik Muawiyah. Tapi kita jangan kurang hajar dengan Muawiyah. Kerana Muawiyah sahabat Nabi dan pernah menjadi penulis wahyu Rasulullah. Tindakan itu mungkin kerana zaman tersebut politik tengah kucak-kacir. Kalau diserahkan kepada pemilihan dan tidak dilantik anaknya, mungkin keadaan menjadi lebih teruk lagi. Sebab kita bukan berada pada zamannya. Sebab itu Dr. Yusuf Al-Qardawi dan ulama lain menyebut, kalaulah Allah bersihkan tangan kita daripada darah sahabat ketika berlakunya peperangan saudara di antara mereka, maka bersihkan mulut kita daripada mencaci dan juga mengeji mereka, kerana kita bukan berada dalam situasi mereka. Dan ada hadis-hadis yang sampai kepada kita tentang Muawiyah, tentang Yazid, hadis-hadis yang direka oleh musuh-musuhnya yang telah mencerca Yazid sebagai pemabuk, bahkan ada yang menuduh sebagai murtad. Dan ulama kita menjawab, tuduhan ini tidak benar.
Bila Yazid menjadi pemerintah, zaman Yazid lah Sayyidina Husain dibunuh. Sebab tu nama Yazid tercemar di kalangan ahli sejarah. Dia memulakan pemerintahannya dengan terkorbannya Sayyidina Husain, dan dia mengakhiri pemerintahannya dengan peristiwa Harrarah, iaitu peristiwa peperangan di suatu tempat di Madinah. Ketika orang Madinah yang tidak setuju dengan Yazid, tidak mahu memberi bai'ah, maka Yazid mengerahkan panlimanya Muslim bin Uqbah supaya menyerang Madinah pada waktu itu. Dan berlaku peperangan di Harrarah. Pada waktu inilah dikatakan Ibn Sayyad telah hilang dan tidak muncul lagi. Dalam peperangan tersebut, hampir orang Madinah mampu mengalahkan tentera Yazid. Tetapi apabila satu kumpulan belok, maka tentera Yazid telah menang. Dan satu perkara yang sangat menyedihkan, bila Madinah dihalalkan 3 hari. Yazid menghalalkan Madinah 3 hari. Boleh buat apa saja di kota Madinah. Nak bunuh siapa boleh, nak rampas harta siapa pun boleh selama 3 hari. Tetapi ada satu hadis lain lagi, yang sebab tu kena berhati-hati dengan Yazid. Walaupun dia ada kesilapan dari segi politiknya, tapi mungkin tindakannya untuk meredakan keadaan supaya tidak berlaku pemberontakan pada pemerintahannya. Walaupun kita tetap menganggap dia salah dan ulama menganggap salah, tapi mencerca dia pada yang sepatutnya tidak boleh. Sebagaimana kata Ibn Taymiyah, Yazid bin Muawiyah adalah salah seorang raja daripada raja orang Islam. Dan setiap raja orang Islam ada kebaikan yang lebih menonjol daripada keburukannya. Dan kita tidak boleh menghukumkan kecuali apa yang kadar yang sepatutnya. Kita tidak boleh menghukum dia dengan apa yang dia tidak buat. Seperti dia pemabuk, seperti dia murtad. Itu adalah merupakan sesuatu yang tidak berlaku pada Yazid. Dan ada satu hadis sahih yang menyebut bahawa tentera-tentera dari kalangan yang mula-mula sekali membuat gerakan dengan kapal laut menyerang kota Konstantinopel, mereka ni diampunkan oleh Allah. Dan tentera laut yang pertama menyerang kota Konstantinopel, menyerang pada waktu itu Rom, ialah pada zaman Yazid bin Muawiyah, dan Yazid pun ikut serta. Maka kata ulama, Yazid pun diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu saya kata jangan mudah kita mencerca para sahabat dan juga para tabi'in. Yazid ni tabi'in, dia bukan sahabat, dia tabi'in, kerana dia menjadi murid sahabat. Bapaknya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi dan pernah menjadi penulis wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada seorang ulama, bila orang cuba mencerca Yazid, mencerca Muawiyah bin Abi Sufyan, lalu dia berkata, tapak kaki kuda ataupun debu yang berada di tapak kaki Yazid bin Muawiyah lebih bernilai daripada diri kamu. Tujuan para sahabat menyatakan macam ni untuk menutup kritikan kepada ulama, nak menutup kritikan pada sahabat. Jangan menjadi seperti Syiah yang mereka tidak ada pantang langsung bila mereka mengkritik sahabat, bahkan mereka mengkafirkan para sahabat. Dan di antara sahabat yang didoakan laknat oleh golongan Syiah ketika mereka berkunut subuh ialah Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini cukup marah kerana kononnya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu merampas takhta daripada Sayyidina Hasan bin radhiyallahu anhu bin Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma. Jadi keputusan kita yang saya ambil lah, tuan-tuan nak itu yang lain pun tak ada masalah. Ini bukan membabitkan, ini furu' akidah, bukan dasar akidah. Dajjal tu memang ada, tapi nak percaya dia Ibn Sayyad ke, dia bukan Ibn Sayyad, itu tak masalah. Saya memilih mengatakan Ibn Sayyad adalah Dajjal, tapi bukan Dajjal yang last sekali yang akan muncul di akhir zaman. Dia adalah Dajjal yang disebut dalam hadis. Ada 30 Dajjal. 30 tu Nabi tak sebut nama seorang-seorang. Maka sudah tentu Ibn Sayyad termasuk. Dan yang last sekali yang 30 tu yang akan muncul di akhir zaman. Yang akan muncul di akhir zaman. Tapi lambat lagi tuan-tuan, kita kot tak sempat kot. Sebab dia akan berlaku peperangan Armageddon dulu. Rom dikalahkan, Imam Mahdi muncul, baru Dajjal datang. Dia punya kronologi tu, skrip Allah dah buat skrip dia. Mesti Imam Mahdi dulu.
Cuma kita tak tahu kita sempat atau tidak dengan Imam Mahdi. Selagi Imam Mahdi tak muncul, Dajjal tak keluar. Dajjal kalau ikut kronologi hadis, dia akan muncul selepas Imam Mahdi. Saya dah beritahu dulu, Nabi bercerita tentang peristiwa akhir zaman ni dalam ceramah yang panjang. Tidak mungkin seorang sahabat mampu mengingat semua. Sebab kuliah Nabi, ceramah Nabi bermula selepas subuh, sampailah Zuhur berhenti. Selepas Zuhur sambung Asar. Selepas Asar sambung Maghrib. Selepas Maghrib sambung Isyak. Maka sahabat ni hafal sikit, sahabat ni ingat sikit, sahabat ni tulis. Akhirnya bila ulama gabung-gabungkan hadis yang panjang itu, lalu menyusun mengikut kronologi, maka Dajjal adalah yang terakhir sebelum munculnya Imam Mahdi. Imam Mahdi ni keturunan Rasulullah SAW. Cuma dia ni, saya dah beritahu, postur tubuh dia, rambutnya kerinting, badannya besar, dan dia berjalan, kakinya tekankan sikit. Ini bukan kita nak kutuk orang ni. Ada orang berjalan kaki dia tekankan sikit. Itulah Dajjal. Tapi tuan-tuan jangan cakap orang tu Dajjal. Ni pantang jumpa rambut kerinting, kau keturunan Dajjal. Dan matanya ada satu macam tumbuhan seperti buah anggur yang menutup mata sebelah kanan ni. Dan di dahinya ada tulisan kafara, ini kufrun, kekufuran. Dan boleh dibaca oleh semua orang Islam walaupun dia buta huruf. Dan Fudail bin Iyad mengatakan, ini bukan tulisan direct tapi dapat dikesan oleh hati umat Islam yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Warna kulit dia sebut satu-satu dalam hadis. Warna kulitnya bersih, bersinar. Maksudnya putih dengan sedikit dicampur merah. Dia bukan tak handsome juga. Kulit dia putih. Bahkan dalam satu hadis disebut sangat putih. Sangat putih, kemerahan. Dia punya ketinggian perwatakannya pendek. Apabila berjalan, kedua betisnya menjadi renggang. Maksudnya dia cacak dalam berjalan dengan sedikit bongkok. Sedikit bongkok dia. Itu Dajjal. Tubuhnya penuh, yakni gemuk dan berdaging. Dadanya bidan dan berisi. Tubuhnya gempal walaupun pendek. Itu Dajjal. Wajah Dajjal sangat buruk. Mata satu terhapus total, tidak sempurna. Tidak ada lubang langsung. Hapus macam tu. Mata yang satu pula pun berwarna hijau dan bercacat juga. Kemudian ditambah lagi ada kulitnya yang kasar yang menonjol keluar. Oh, memang Dajjal macam tu. Rambutnya sangat kasar dan keriting. Banyak, rambutnya lebat. Dan tegak berdiri di belakang Dajjal. Tidak rata. Dajjal ni tak pergi kedai gunting kot. Tak rata. Sedangkan aslah adalah ular yang besar. Orang menganggap kepala yang kecil tapi banyak bergerak serupa dengan kepala ular. Warna kulitnya putih, matanya hijau mirip dengan orang Eropah, rambutnya sangat kasar dan kerinting seperti orang Afrika, perawatannya pendek serupa dengan orang Asia Timur dan Asia Tengah. Dia ada belakang sikit-sikit. Mata hijau biru-biru gitu macam orang Eropah. Nak kata Eropah pun tidak, pendek pula macam orang Asia ni. Orang Jepun, orang Korea dan sebagainya. Rambut keriting negro pula. Dajjal ni. Jadi bila dia muncul, setelah berlaku pertempuran di kota Konstantinopel sejarah 6 tahun, dan Dajjal muncul pada tahun ke-7. Kalian, Nabi kata, kamu akan memerangi Jazirah Arab lalu membukanya. Kemudian kamu akan memerangi Romawi, yakni Rom, akan bebasnya. Selanjutnya kalian akan memerangi Dajjal, lalu Allah menaklukkannya. Dajjal tidak akan keluar sampai Rom dibebaskan. Rom ni adalah barat, merujuk kepada barat. Dulu orang Arab dulu kalau Nabi sebut Amerika belum ada lagi. Sebut Itali ke belum ada lagi. Yang orang tahu kalau kulit putih ni Rom. Kristiannya Rom. Maknanya Rom mewakili barat sekarang.
kita menang dengan Barak dalam peperangan Armageddon itu, barulah Dajjal akan muncul lebih kurang 6 ke 7 tahun selepas itu. Agak-agak tak sempat kot. Anak cucu kita wallahu ta'ala alam. Tu. Peperangan Armageddon akan berlaku antara kita dengan orang Eropah yang disebut sebagai Mulhamah Al-Kubra, penyembelihan besar-besaran. Kita pun minta jangan kita berada pada situasi tersebut. Dan selepas itu teknologi semua hancur. Sebab tu Dajjal dibunuh secara manual dengan menggunakan pedang. Dalam setengah hadis kata tombak. Maknanya tidak menggunakan senjata yang canggih. Dan tidak mustahil pada masa itu berlaku apa yang disebut sebagai peperangan menggunakan bom nuklear. Kerana ramai sangat mati dalam Malhamah Al-Kubra, lebih daripada ramai yang mati daripada peperangan dunia pertama dan peperangan dunia kedua. Peperangan dunia pertama dan kedua ramai dah mati juta-juta. Peperangan dunia kedua ditamatkan bila bom atom digugurkan di Hiroshima dan Nagasaki yang mengorbankan ribuan, puluhan ribu. Bom atom pada tahun tersebut tidak secanggih mana pun, tidak sekuat mana pun berbanding dengan bom nuklear yang ada sekarang. Dan sudah banyak negara-negara di dunia mempunyai nuklear, termasuklah India, Pakistan, Korea dan sebagainya. Amerika sudah tentu, Rusia sudah tentu, negara-negara barat yang besar semua ada. Malaysia confirm tak ada lagi, hanya pusat kajian nuklear sahaja. Tu. Kita belum ada lagi. Dan saya rasa yang dekat Singapura pun tak ada, Thailand pun tak ada, itu tak ada. Tapi Pakistan ada. Pakistan ada sangat penting kerana dia dapat mengurangkan ketakburan orang-orang negara India. Kalau Pakistan tak ada, negara India akan bully semua. Bila Pakistan juga ada nuklear, dia tak boleh nak cari pasal. Sebab Pakistan juga negara yang kuat dari sudut ketenteraan, hampir standing dengan, bahkan mungkin lebih kuat daripada India. Dia pun ada bom nuklear. Mujurlah Allah jadikan Pakistan, dan mereka ni sangat berpegang dengan jati diri mereka. Mereka tak ubah. Saya beritahu Pakistan tak pernah ubah tulisannya untuk jadi maju, menukar kepada tulisan Rumi kita. Sebagaimana Jepun untuk maju dalam sains tak pernah merubah tulisan Jepunnya. Pergi ke Jepun, kita akan jumpa tulisan mana-mana jalan dalam bahasa Jepun. Yang mengubah mula-mula ialah Turki. Bila Kemal Atatürk naik, kononnya untuk kembali menjadi Eropah Turki, maka tulisan Osmalinka, tulisan Jawi dalam bahasa Turki mesti diubah. Ratusan tahun setelah kerajaan Osmaniyah, Turki memeluk Islam tak pernah merubah tulisan. Tiba-tiba penjenayah yang nama Kemal Atatürk telah merubah. Dan perlu diingatkan, walaupun sudah lama berlalu, kita juga dulu bertulisan Jawi. Dalam filem-filem lama kita boleh tengok P. Ramlee masih menulis tulisan Jawi. Kalabul Malami, rupanya kelab malam. Itu bukan bahasa Arab. Kita ingat bahasa Arab, Kalabul Malami, bukan kelab malam. Tapi kerana Arab, tulis Arab. Semua dulu tulis Arab belaka. Inggeris nak buat perjanjian guna tulisan Jawi. Orang Melayu tak berani usik tulisan Jawi. Kalau yang tak ada dalam tulisan Arab, mereka hanya tambah titik. Nya tak ada dalam tulisan Arab, tambah titik jadi 3. Cha tak ada, tambah titik jadi 3. Hurufnya sama dengan jim, kha dan ha. Kerana hormat kepada tulisan Jawi. Kalau tulisan Jawi diambil banyakkannya tulisan Arab dan daripada Al-Quran. Bila buang tulisan Jawi 20 tahun kemudian, orang tak boleh baca lagi kitab Jawi. Sebab tu antara tsunami berlaku di Aceh kerana orang tidak baca lagi kitab Jawi yang ditulis oleh ulama Aceh, yang memberikan amaran bila tsunami berlaku, antaranya ikan-ikan akan naik di permukaan pantai. Tetapi kerana kitab-kitab tulisan Jawi lama tidak menjadi bacaan lagi kepada orang-orang pada waktu itu, mereka berseronok bila ikan naik. Sedangkan dalam tulisan, sebab saya pernah pergi Aceh, saya dapat maklumat dan mereka telah beritahu, ulama dah sebut dah, kena naik tempat tinggi apa semua. Sebab tsunami bukan berlaku sekarang, dulu dah berlaku dah. Tapi ditulis dalam manuskrip yang bertulisan Jawi. Dan akhirnya kita tahu sendiri, dekat 500,000 menjadi korban. Itu. Jadi kita kena balik pada jati diri semula lah. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Silap tetap silap. Tak boleh nak menegakkan benang basah. Tapi kita kena belajar daripada kesilapan.
mereka yang tidak belajar daripada sejarah, mereka akan mengulangi peristiwa dan sejarah yang sama yang tidak menguntungkan bangsa dan agama. Sebab tu hari ni baru nak hidupkan semula tulisan Jawi. Hari Jumaat kita diminta tulisan Jawi dalam WhatsApp kita, tapi tak ada yang buat pun. Sebab dah ramai tak erti tulis Jawi. Jadi Dajjal ni dia muncul. Sebelum Dajjal muncul, dia kata tidak akan sampai munculnya 30 orang dusta, yakni paling akhir Dajjal yang buta sebelah, Dajjal terhapus mata kiri bukan mata kanan. Munculnya tukang dusta yang terakhir ini akan sampai kalian melihat perkara-perkara yang memuncak pada diri kalian. Ini Indonesia punya terjemahan. Apakah Nabi kalian telah menceritakan kepada kamu darinya, dan sampai gunung-gunung bergeser dari posisi letak posisinya. Dajjal dia akan masuk ke semua tempat. Dan kita tidak pelik pun kalau Dajjal boleh pergi pada semua tempat, kerana proksi mereka sudah bekerja sekarang dengan Google Map, dengan apa semua Waze apa semua. Kita tekan saja, kita boleh pergi ke lorong-lorong mana. Dulu kalau kita nak pergi kenduri dekat keluarga kita Kuala Lumpur, berkelitau tak jumpa. Sekarang tekan je, agak-agak nak masuk Kuala Lumpur, tekan je, insya-Allah dia bawa sampai depan rumah. Kalau dia tidak bengong lah, kadang-kadang dia bengong juga masuk rumah orang lain. Sekali-sekala dia pun makhluk juga kan, ada silap. Saya baru ni nak pergi ceramah, masuk dalam jalan mati. Nasib baik ceramah lepas isyak dekat Perda mana tu, dekat negeri Johor tu. Masuk ni, tengok dah jalan mati dah. Kada letih ni, patah balik. Tanya Waze hidup. Waze hidup tu orang lah, baru betul. Waze mati tak boleh pakai masa tu, dia bawa ke lain. Dajjal dia boleh round semua dunia dalam masa 40 hari. Satu hari dia sama dengan setahun, satu hari sama dengan sebulan, 40. Dia boleh round. Dia boleh pergi semua tempat, kerana dia sudah ada Waze, Google Map dia dah ada, dia boleh pergi semua. Tak ada tempat yang boleh selamat daripada Dajjal, kecuali Mekah dan Madinah yang dikawal oleh malaikat yang dia tak boleh masuk. Kalau masuk dia akan dibunuh oleh malaikat. Tetapi Dajjal tengok daripada atas. Dia kata istana putih, Masjid Madinah tu kan warna putih. Ini istana Muhammad. Padahal bukan istana, itu adalah Masjid Nabi SAW. Jadi ulama dahulu tengok Dajjal macam mana boleh nampak Masjid Nabi ni daripada atas. Kalau setakat naik bukit apa semua, itu kawasan Madinah semua tu. Bukit Uhud masuk kawasan Madinah, dia tak boleh masuk kawasan tu. Maknanya Dajjal menggunakan jenis yang boleh terbang. Kalau dulu orang tak kenal kapal terbang, kalau hari ni kalau piring terbang ke UFO ke apa semua ke, logik kalau Dajjal daripada atas, dia boleh nampak Madinah, dia boleh nampak Kubah putih, Kubah tu dan bangunan putih, kerana Masjid Madinah semuanya putih kecuali Kubah yang warna hijau tu. Tu logiklah kalau Dajjal boleh pergi round 40 hari seluruh dunia, dia ada kenderaan yang canggih. Dan saya beritahu UFO telah dilihat oleh lebih 1 juta manusia, dan tak mungkin mereka ini berdusta. Dan hari ini UFO boleh diambil gambar pun, orang boleh rakam pun, bagaimana dia telah potong jet yang paling laju yang dimiliki oleh Amerika, yang radar pun tak dapat kesan. Dia buat macam main-main, zup, dia potong. Kalaulah itu kenderaan Dajjal, maka logik sangat Dajjal boleh round dunia selama 40 hari. Cuma Nabi tak sebutlah kenderaan apa, sebab zaman tersebut belum lagi. Kalau Nabi sebut pun orang tak boleh itu, tak boleh nak fikir. Cuma isyaratnya ada. Macam Ya'juj Ma'juj, bila dia nak mati, dia akan diserang dengan ulat yang akan menggigit lehernya. Dulu yang paling berbahaya ulat-ulat ni, orang tak faham kuman-kuman ni zaman Nabi. Kalau sekarang orang boleh kait dengan virus, dan virus menggigit leher, mungkin virus yang menyebabkan pernafasan tidak boleh berlaku. Dan hari ini kita tengok COVID-19, bukan saya kata COVID-19 yang akan bunuh Ya'juj Ma'juj. COVID-19 di antara caranya ialah menyebabkan pernafasan tidak berjalan lancar, dengan menyebabkan paru-paru tidak boleh bernafas.
Dan bila dikait dengan ayat Quran, Tuhan dah sebut dalam Quran, innallaha la yastahi an yadriba mathalan man ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak pernah malu untuk membentangkan perbandingan dengan seekor nyamuk dan yang lebih kecil daripada nyamuk, termasuk virus dan sebagainya. Nyamuk Aedes, nyamuk demam denggi apa semua tu nyamuk. Tuhan tak malu pun. Hari ini nyamuk menggegarkan kerajaan. Berjuta dah habis untuk menangani demam denggi. Dan dengan sebab nyamuk lah ekonomi manusia juga boleh berkembang. Kalau tak ada nyamuk, syarikat ubat nyamuk tutup. Tuan-tuan kena fikir juga tu. Berapa banyak riset pemakilan tu semua tutup belaka tu. Tinggal sikit pekerja kena buang. Sebab nyamuk dah tak ada, ubat lain je kena buat. Sebab tu manusia hormat nyamuk walaupun jahat. Dia panggil ubat nyamuk. Dia tak panggil racun nyamuk. Tu. Jadi Dajjal ni dia akan keluar di tengah kekosongan agama dan ilmu ditinggalkan. Semakin tidak ada kuliah, semakin tidak ada majlis ilmu, semakin orang melupakan agama, maka Dajjal akan keluar pada waktu itu. Selagi kita cerita tentang dia, macam malam ni kita masih cerita tentang dia, dia tak akan keluar. Tu. Di isyak pukul berapa masuk? Saya kena isyak tu terus berhenti sebab ada tazkirah online sekolah. Jadi lokasi muncul Dajjal di Khurasan, Iran sekarang. Iran tu tempat dia. Logiklah Iran sekarang pusat Syiah. Dan mereka memusuhi ahli sunnah wal jamaah. Dan dia akan diiringi oleh 70 orang Yahudi. Dan logik juga kerana Iran membenarkan pusat agama Yahudi bertebaran di Iran dengan mereka memusnahkan masjid-masjid. Masjid ahli sunnah tak ada satu pun di Iran sekarang. Walaupun 40% adalah orang Islam. InsyaAllah kita sambunglah. Jadi kita tangguhkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka